satu pengalaman. Selamat pagi, stesen kereta api Tanjung Pagar, boleh saya bantu? Pulang kami nak menceritakan tentang masalah perundingan yang telah berlaku dekat sana. Jadi sebab apa kami memilih tajuk ni? Sebabnya stesen kereta api ni telah dibuka pada tahun 1930-an lagi dan telah ditamat tempoh pada tahun 2011. Jadi mengapa masalah ini berlaku? Di sini menunjukkan berlakunya masalah perundingan. Jadi kita nak tahu apa masalah perundingan yang telah berlaku dekat sana. Jom kita saksikan apa masalah perundingan yang telah berlaku. Mari. Perundingan atau dalam bahasa Inggeris dia negotiate ni berasal daripada perkataan bahasa Latin iaitu negotiate. So definisi dia rundingan ni adalah dia strategi untuk berunding secara damai lah, secara lebih produktif untuk mengelakkan pergaduhan. Rundingan ni kat mana-mana pun kita boleh nampak. Kedai ke, dekat mana-mana lah, bila-bila masa pun boleh jadi rundingan asalkan cukup syarat-syarat sah rundingan dia ni. Iaitu dua ataupun lebih pihak dan masing-masing nak mengeluarkan pendapat supaya benda yang dia nak tu tercapai. Contohnya lah macam korang nak pergi kedai nak beli barang kan. Bang, kenapa mahal sangat bang? Kasih turun sikit harga boleh tak bang? Terjadilah rundingan antara korang dan tuan kedai itu. Dekat situ terhasillah di mana ada situasi menang-menang ataupun menang kalah. Situasi menang-menang ataupun win-win situation ni di mana tuan kedai tu dapat untung, korang yang nego tadi pun dapat untung. So berjayalah dua-dua matlamat. Tuan kedai tu happy, korang pun happy. Okey, dalam dasar luar Malaysia, menjaga hubungan yang harmoni dengan negara luar, terutama negara jiran macam Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan banyak lagi merupakan salah satu aspek yang sangat dititik beratkan di negara kita. Dalam menyelesaikan sebarang konflik atau permasalahan yang berlaku antara negara kita dengan negara luar, Malaysia sering memilih untuk menyelesaikan sesuatu perkara dengan cara yang baik melalui rundingan damai supaya hubungan diplomatik yang baik dapat dijalankan dengan mana-mana negara yang sedia bekerjasama. Macam yang kita ketahui beberapa tahun yang lalu, Malaysia pernah menjalinkan hubungan bersama Singapura bagi menjayakan sebuah stesen kereta api yang terletak di sepanjang Jalan Keppel yang diberi nama Kereta Api Tanjung Pagar. Kereta api ni dikenalikan oleh Kereta Api Tanah Melayu yang bergerak antara Singapura dan Malaysia. Persoalannya sekarang ialah apa dia konflik yang berlaku dalam jangka masa kerjasama ini? Apakah rundingan yang dibuat bagi menjayakan stesen kereta api ini? Pada 1957, Persekutuan Tanah Melayu telah memperoleh kemerdekaan. Dan ketika itu Singapura adalah sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu. Konflik berlaku antara kedua-dua buah negara berlaku pada 1903 yang diakhiri dengan Singapura membuat keputusan untuk keluar daripada Malaysia. Salah satu isu yang menimbulkan kontroversi adalah hubungan kedua-dua negara ini, isu tanah milik kereta api Tanah Melayu Berhad di Republik Singapura. Tanah pajakan kekal pada 999 tahun. Itu diperoleh melalui perjanjian di antara Kerajaan Negeri-Negeri Selar dan Kerajaan Melayu Bersekutu. Terdapat beberapa syarat terhad untuk perhentian operasi kereta api sahaja dan tanah tersebut kekal dimiliki oleh Malaysia selagi kereta api masih beroperasi. Dalam perjanjian tahun 1918, Kerajaan Jajahan Negeri-Negeri Selat yang beroperasi di Singapura telah bersetuju untuk membuat pemindahan bilik tanah kereta api. Menurut Seksyen 1 daripada Singapore Railway Transport Ordinance, kereta api Singapura beserta semua tanah yang berkaitan dengan kereta api Singapura termasuklah semua harta benda yang dibina untuk tujuan kereta api Singapura menjadi milik Kerajaan Melayu Bersekutu. Dalam titik perjanjian Malaysia-Singapura pada tahun 1990, KTM diminta untuk mengosongkan stesiennya di Tanjung Pagar dan berpindah ke Bukit Timah. Sementara seluruh tanah KTM antara Bukit Timah dan Tanjung Pagar akan kembali ke Singapura. Menandatangani perjanjian berkenaan pemindahan stesen kereta api Tanjung Pagar ke Bukit Timah.
Dengan pemindahan yang dilakukan, stesen kereta api Tanjung Pagar akan dijadikan tempat pembangunan bersama, iaitu akan diserahkan kepada sebuah syarikat berhad swasta. Walau bagaimanapun, ada yang menafsirkan tentang perjanjian itu dengan sangat berbeza. Singapura akan menguatkuasakan perjanjian ini serta-merta, tetapi Malaysia hanya akan menguatkuasakan perjanjian ini serta-merta dengan hanya mengesahkan pemindahan stesen kereta api tersebut. Pada 24 Mei 2010, pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Razak dan rakan sejawatnya dari Singapura iaitu Lee Hsien Loong di Singapura bagi menyelesaikan masalah penempatan semula. Dalam penyertaan bersama setelah pertemuan itu, mereka mengumumkan bahawa KTM akan bergerak keluar dari stesen kereta api Tanjung Pagar dan mendirikan stesen di Woodlands Train Checkpoint dan menjadikan Terminal Selatan rangkaian kereta api Malaysia mulai 1 Julai 2011. Malaysia juga akan memindahkan kemudahan kastam dan imigresen dari Tanjung Pagar ke WTCP yang membolehkan kemudahan penyeberangan sepadan antara Malaysia dan Singapura. Antara kaedah negosiasi yang telah dilakukan adalah pada 4 Mac 1966. Penambahan sejauh 19 km dari Bukit Timah ke Jurong Port Road ke kawasan perindustrian Jurong yang baru telah dibuka secara rasmi. Ini adalah usaha sama antara Kereta Api Tanah Melayu Berhad dan Lembaga Pembangunan Ekonomi Singapura. Dan kosnya dibina sebanyak 5.9 juta US dollar. Namun talian tersebut tidak melihat penggunaan yang luas dan ditinggalkan pada tahun 1990-an. Pada tahun 2016, pemerintah Singapura dan Malaysia menandatangani perjanjian untuk membina kereta api berkelajuan tinggi yang menghubungkan kedua-dua negara, dijangka beroperasi pada tahun 2026. Kereta api berkelajuan tinggi akan mengurangkan masa perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Singapura yang mengambil masa lebih kurang 90 minit. Setelah Singapura dan Malaysia menandatangani titik perjanjian yang terkenal pada tahun 27 November 1960, Malaysia menyerahkan 6 tapak kereta api di Tanjung Pagar, Kranji, Woodlands dan Bukit Timah sebagai pertukaran 6 bidang di kawasan Marina South and Officer. Bagi bahagian refleksi pula, kami dapati bahawa tujuan projek ini dilaksanakan adalah bagi meningkatkan kekerapan perkhidmatan teksi bas bagi tujuan lepas sepadan. Selain itu, memantau penurunan kadar tol di hubungan kedua antara Malaysia dan Singapura. Seterusnya, kedua-dua kerajaan bersama-sama mengembangkan projek ikonik dalam IDR. Kedua-dua negara akan bersama-sama memajukan perkhidmatan hubungan sistem transit pantas antara Tanjung Puteri di Johor Bahru dan Singapura yang akan disatukan dengan perkhidmatan pengangkutan awam masing-masing. Kedua-dua kerajaan berharap hubungan itu dapat berjalan dan beroperasi dengan baik. Kesimpulan cerita mengenai Tanjung Pagar ni lah, yang mana Singapura, Malaysia bergaduh nak ambil tanah dekat Tanjung Pagar ni. Jadi cara nak selesaikan masalah ini ialah perundingan. Kita tahu stesen Tanjung Pagar ini mempunyai sentimen nostalgia ataupun pengalaman mempunyai pengalaman yang banyak hubungan sejarah antara Malaysia dengan Singapura. Selain itu, mengenai rundingan juga, jika kita kaitkan dengan kemahiran perundingan, banyak orang yang menganggap perbincangan ini sebagai menang-menang ataupun win-win. Tapi banyak yang menganggap perjanjian antara Singapura dan Malaysia akan lebih akrab jika perundingan ini berjaya. Di mana yang kita tahu, isu pemindahan stesen Tanjung Pagar ini bukan benda yang baru, sebab dia start daripada tahun 90-an lagi. Penutup kata, kita manusia ni, kita kena terapkan diri kita dengan ilmu perundingan. Berdasarkan tajuk yang kumpulan kami bahaskan, ia sangat menggunakan asas-asas perundingan untuk menyelesaikan konflik yang berlaku antara negara Malaysia dengan Singapura. Oleh itu, kalau kita ikut basic perundingan ada 7. Kita gunakan basic 7 itu, 7 asas perundingan untuk kita selesaikan masalah. Dekat itu je lah.